Setiap kali bahu saya bergesel dengan bahu Nurul Hayat, timbul rasa cemas. Bila rasa cemas itu berakhir, timbul rasa gairah yang tidak menentu. Hati saya berdebar. Pada ketika masa itu juga saya terus menatap kulit muka Nurul Hayat yang kemerah-merahan. Di saat anak mata tertacap ke kulit mukanya, diam-diam saya melayani perasaan. Saya khayalkan yang saya sedang membelai rambut hitamnya dengan penuh mesra. Bintik-bintik peluh yang membasahi pipinya saya kesat dengan hujung jari kelingking. Nurul Hayat ketawa dengan penuh mesra merestui apa yang saya lakukan terhadapnya. Saya bayangkan, bila dia ketawa wajahnya bertambah jelita. Lekuk lesung pipitnya kian jelas dan nampak mendalam. Bibirnya yang nipis amat mendebarkan. Pendek kata apa yang ada pada diri Nurul Hayat tetap indah dan menarik. Kemudian, saya bayangkan hujung hidung saya terbenam ke kulit pipinya. Nurul Hayat ketawa dan mengelihat kegelian. Dia terus memeluk dan merangkum tubuh saya. "Hei!" Serentak dengan jeritan kecil itu, terasa rusuk kiri saya disikul dengan kuatnya hingga perutnya terasa senak dan saya hampir tersungkur ke depan. Nasib baik saya sempat berpaut pada bibir Bot. "Kenapa kamu rebahkan badan kamu ke dada aku?" tutur Nurul Hayat dengan wajah yang masam. Saya mula menyedari apa yang telah saya lakukan. Khayalan membuat saya terlupa keadaan sekeliling. Saya rasa malu yang amat sangat. Rasanya sudah tidak sanggup untuk berdepan dengan Nurul Hayat. Harga diri dan maruah bagaikan sudah hancur berderai. Bila Nurul Hayat merenung saya tepat-tepat, saya tersipu-sipu. Saya buat muka tebal dan cuba tersengih macam kerang busuk. Cuma itu saja yang berdaya saya lakukan untuk menutup malu. Inilah akibatnya kalau suka berhayal, tunggu disangkakan manusia. Budi bahasa, sopan santun semuanya hilang dan tenggelam dalam dunia angan-angan yang tidak bertepi. Memang tidak salah kata orang tua-tua, kalau perasaan gairah dilayan, akan membawa bencana, menjadikan taraf manusia kepada taraf binatang. "Kenapa dengan kamu tamar?" Tiba lembik macam ayam mabuk tahi. "Apa dah jadi tamar?" Muka Nurul Hayat nampak merah padam. Dia marah sangat. Aku terasa nak pening, perut rasa mual. Bot yang aku naiki ini terasa tunggang balik. Itu saja dalih yang mampu saya luahkan. Semoga dengan pembohongan itu, Nurul Hayat akan bersimpati dengan saya. "Kamu jangan bohong dengan aku, tamar." "Kenapa aku mesti bohong? Aku bercakap perkara yang benar," kata saya sambil membuat muka sedih. Nurul Hayat termenung sejenak. Saya terus buat pura-pura sakit dan cara kebetulan rasa senak akibat disiku oleh Nurul Hayat masih terasa. Jadi mudahlah saya berlakon. "Sekarang apa rasanya?" "Dah beransur kurang. Sekarang sandarkan badan kamu, luruskan kaki. Tenangkan fikiran kamu dan jangan ingat apa-apa," lanjut Nurul Hayat. Saya segera melakukan apa yang disuruhnya. Nurul Hayat gembira kerana saya patuh dengan perintahnya. Dengan perlahan-lahan Nurul Hayat mengesut ke kanan hingga jarak antara kami terpisah agak jauh. Jarak lutut saya dengannya terpisah kira-kira sekaki. "Kenapa mengesut jauh?" kata saya. "Bukan apa-apa, biar senang kamu berehat nanti kalau kamu terasa pening. Kamu tak merebahkan kepala kamu ke arah dadaku," katanya dengan senyum. Tidak dapat saya takrifkan erti senyum itu sama ada ikhlas atau sekadar untuk senyum saja. Apa yang pasti saya terasa seperti disindir. Kami terus membisu. Cuma bunyi deru enjin bot saja yang mengasat lubang telinga kami. Sinar matahari kian tunduk, suasana terasa redup dan menyenangkan. Bot yang bergerak menghasilkan angin lembut membuatkan badan terasa segar sekali. Saya masih belum dapat menika apa yang tersirat di dalam kepala dan hati Nurul Hayat. Saya kira dalam menghadapi situasi begini, ada baiknya saya diam dan membisu 1000 bahasa. Dengan tidak disangka-sangka Nurul Hayat terus bangun. Saya tergamam bila melihat dia berdiri sambil sepasang tangannya mencekat pinggang. Dia renung ke arah ekor bot berkali-kali, macam ada sesuatu yang dicarinya. Pandangannya beralih pula ke arah kiri dan kanan tebing sungai. Melihat keadaan dan gerak-geri Nurul Hayat menimbulkan 1000 keraguan dalam diri. Saya segera bangun dan mengikut kelakuan yang dibuatnya. Saya juga tidak tahu kenapa saya harus jadi pak turut. "Kamu tak suka duduk di sini? Tak suka bercakap-cakap dengan aku?" Saya cuba memecahkan suasana yang agak tegang.
Aku sedang memikirkan apakah perlu memberitahu kamu nama-nama kampung yang ada di sepanjang tebing sungai. Aku fikir kamu perlu menerangkan kepada aku, Nurul. Sebabnya, aku pendatang baru ke daerah ini. Nurul Hayat menggigit bibir setelah mendengar penjelasan dan alasan yang saya kemukakan kepadanya. Tapi, saya tak meneruskan kata-kata itu. Nurul Hayat nampak rasa semacam tetapi matanya masih tertumpu ke arah pepohon yang tumbuh di kiri kanan sungai. Ada sesuatu yang nak kamu tanyakan pada aku? Nurul Hayat memancing supaya saya meneruskan pertanyaan yang terhenti. Ada apa dia, Tama? Mudah saja, aku harap kamu boleh menunaikannya, Nurul. Cakaplah terus terang, apa dia, Tama? Aku mahu kamu tunjukkan atau bawa aku ke kampung orang asli Kubu. Khabarnya orang Kubu handal dalam ilmu dunia. Tutur saya penuh harapan. Nurul Hayat termenung sambil mengerutkan kening. Kemudian dengan tenang dia menatap batang tubuh saya, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas beberapa kali. Kamu bergurau, Tama? Tidak, aku serius. Kamu jangan merepek, Tama. Kampung kaum Kubu tu jauh di pedalaman. Kalau kamu masuk kampung mereka, alamat kamu bertapalah di situ. Kamu jangan menakut-nakutkan aku, Nurul. Aku bercakap perkara yang benar, Tama. Kalau kamu betul-betul mahu, boleh aku cakapkan dengan ayah aku? Barangkali dia boleh menolong kamu. Aku yakin ayah aku tahu di kawasan mana kampung orang Kubu. Aku tak mahu. Aku cuma bergurau saja. Aku nak usik kamu, Nurul. Kamu takut? Suara Nurul Hayat merendah dan dia terus ketawa. Saya juga ikut ketawa tanpa sebab. Aneh, kenapa saya ketawa melulu? Timbul pertanyaan dalam diri dan dengan tenang, saya tarik nafas dalam-dalam. Memang pada mulanya, saya berhasrat mahu meninjau perkampungan kaum Kubu. Tetapi, bila Nurul Hayat mahu meminta pertolongan Fuad Hasan bagi menjayakan tujuan tersebut, hasrat saya segera terbantut. Bila Fuad Hasan tahu dengan sendirinya Datuk tahu, sebelum saya menerima apa-apa ganjaran dari Datuk, ada baiknya saya batalkan hasrat di hati. Elok juga kamu batalkan keinginan kamu tu. Kalau kamu teruskan banyak risikonya, Tama. Saya segera anggukkan kepala. Aku kira Datuk kamu sendiri keberatan membenarkan kamu pergi ke kampung suku Kubu tu. Sambung Nurul Hayat membetulkan hujung selendangnya yang terlipat di celah ketiak. Air sungai batang hari yang dipanah matahari nampak berkilau-kilau bersama gelombang yang beralun perlahan. Anak-anak ikan kelihatan bergerak lancar dalam air dalam usaha menyelamatkan diri dari disambar ikan-ikan besar. Saya terpegun melihat semuanya itu. Jarang-jarang saya dapat menikmati suasana demikian. Bot terus membelah sungai batang hari dengan aman. Saya dan Nurul Hayat masih berdiri. Sesekali terdengar suara Datuk dan Fuad Hasan dalam nada yang kadang-kadang meninggi dan kadang-kadang rendah. Entah apa yang mereka bualkan, tidak dapat dipastikan. Tetapi, bot yang dikendalikan oleh Fuad Hasan tetap bergerak dengan sempurna. Kamu tahu, Tama? Tutur Nurul Hayat. Apa dia? Tentang ilmu orang Kubu. Saya tergamam sebentar. Memang di luar jangkaan yang Nurul Hayat mahu mengungkit kembali tentang hal orang Kubu yang pada hemat saya kisahnya sudah tamat. Ilmu orang Kubu memang menjadi, maklumlah hantu syaitan jadi dampingan mereka, sahut Nurul Hayat. Maksud kamu? Saya memotong cakapnya. Kita tak boleh buat sebarangan dengan mereka. Kita harus bersikap hati-hati dengan mereka. Jangan sesekali kita membuat sesuatu yang boleh menyinggung perasaan mereka. Jangan kita kacau mereka. Kalau kita kacau, kalau kita usik macam mana? Buruk padahnya. Dulu ada orang muda di kampung aku bawa tika bantal tak balik-balik. Kaum kerabatnya tak tahu sama ada budak muda itu hidup atau mati. Kalaulah betul cerita kamu ni, memang hebat ilmunya, kata saya sambil menggigit bibir. Biji mata saya terbeliak. Macam mana kisahnya sampai jadi macam tu? Saya cuba cungkil rahsia. Nurul Hayat menggaruk kulit pipinya yang kemerahan dengan hujung jari kelingkingnya. Semuanya kerana pulut. Bukankah orang tua-tua dah kata, kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Sebenarnya, anak muda itu ada bawa-bawa bacang dengan keluarga emak aku. Nurul Hayat berhenti bercakap. Dia garuk pangkal lengannya berkali-kali. Hati saya berdebar kembali bila melihat kulit lengannya yang putih gebu. Saya jeling dengan semahu-mahunya. Mata kamu jahat, Tama. Protes Nurul Hayat bila menyedari mata saya meratah kulit lengannya yang terbuka.
Cepat-cepat dia membetulkan lengan bajunya untuk menutup kulit lengannya. Jelingan saya berakhir. Kulit kamu putih melepak. Kamu cantik Nurul, kata saya berjenaka. Ini kamu kenal. Nurul Hayat genggam penumbuk lalu menghalakan ke arah saya. Dia cuba membuka silat. Hati saya gemetar dan cemas. Maafkan aku Nurul, aku cuma bergurau. Aku tak suka gurau begitu. Batang tubuh aku bukannya gurauan tau. Nada suaranya keras. Maafkan aku Nurul, lain kali aku tak buat lagi, kata saya. Dengan orang lain, kamu boleh bergurau tapi aku bukan orangnya. Kemarahannya terus berlanjutan. Saya jadi serba salah. Maafkan aku Nurul, rayu saya lagi. Nurul Hayat mendengus, wajahnya bertambah masam. Buat beberapa ketika, saya merenung ke dada sungai. Semoga Nurul Hayat tidak melepaskan tendangan atau tumbukan silat yang boleh membuatkan tubuh saya terbuang ke dalam sungai Batanghari. Itu doa dan harapan yang berbunga dalam hati kecil saya. Maafkan aku Nurul, saya merayu untuk kesekian kalinya. Baiklah, lain kali kamu buat lagi kamu tahulah padahnya. Saya amat gembira mencari keturunan di bumi Jambi. Kalau aku hulurkan tali cinta, belum pasti engkau mahu menerimanya. Itu yang beralun dalam hati nurani saya yang tidak mampu diluahkan meskipun Nurul Hayat berdiri di sisi. Begini ceritanya Tama. Pemuda kaca itu kegemarannya memburu kijang dan memikat burung. Kadang-kadang dia masuk jauh ke dalam hutan sampai ke sempadan perkampungan orang Kubu. Gaya Nurul Hayat bercerita membuat saya terpaku. Selalunya semua hasil buruan yang diperolehi disedekahkan kepada janda-janda yang susah dan banyak anak, diberikan kepada anak yatim. Kalau semasa memburu dia terjumpa kayu cendana, rotan dan macam-macam lagi hasil hutan, segera dibawa pulang ke rumahnya untuk dijual kepada peraih dari luar. Wang dari hasil jualan barang-barang tersebut digunakan untuk memperindahkan masjid, mengecat atau mengganti mana-mana bahagian masjid yang rosak, membeli sejadah dan lain-lain keperluan untuk kepentingan para jemaah. Kalau penduduk mahu mengadakan kenduri menyambut awal Muharram, Maulidul Rasul dan sebagainya, mereka tidak perlu membeli lembu atau kambing kerana pemuda kaca akan membawa rusa atau kijang, hasil buruannya, sebagai lauk pauk untuk para jemaah. Kerana sikap murah hati, ringan tulang, rajin melakukan kerja-kerja amal tanpa mengenal penat lelah, nama pemuda kaca jadi sebutan setiap masa. Mendengar kata-kata itu, Nurul Hayat bersedia memaafkan perbuatan saya yang menyinggung perasaannya. Kemenangan besar untuk saya, hasil dari rayuan dan rasa rendah hati. Bila saya rasakan kemuncak kemarahannya sudah menurun ke paras beku, saya menjual senyum kepadanya. Dia membalas bersama dengan wajah yang riang. Sekarang kamu tentu sudi menceritakan kepada aku tentang pemuda yang menjadi tawanan anak dara Kubu. Saya berusaha menghidupkan kembali cerita terputus di tengah jalan. 2-3 kali Nurul Hayat menggosok pangkal hidungnya hingga kelihatan kemerah-merahan, menimbulkan rasa geram di hati. Kalau tak salah ingatan aku, perkara itu terjadi kira-kira 7 tahun lalu. Nurul Hayat memulakan cerita dengan tenang dan teratur. Masa itu umur aku baru 13 tahun, kejadian tu jadi buah mulut orang-orang kampung berbulan-bulan lamanya. Macam-macam usaha dan ikhtiar dibuat untuk memanggil pemuda malang itu pulang. Semuanya gagal. Tambah Nurul Hayat sambil matanya merenung tajam ke arah tebing sebelah kanan, macam ada sesuatu yang dicarinya. Kau pernah tengok pemuda itu? Soal saya bersama rasa cemburu. Pernah, lawa orangnya, tanya saya penuh debar. Lawa dan kacak, berkulit putih merah, tinggi dan badan penuh terisi. Handal bersilat dan main senjata, pandai berkasidah dan mengaji Quran. Ramai anak dara kampung yang tergila-gilakan suaranya. Dia jadi pujaan sekampung, termasuk kau, potong saya dengan resah. Aku tidak tertarik dengannya. Umur aku baru 13 tahun, aku anggap dia macam abang. Umurnya masa itu kalau tak silap aku sudah 28 tahun. Walaupun ada hubungan keluarga, aku dapat bercakap 2 kali saja dengannya. Emak dan bapa aku cukup keras mengawal aku. Nurul Hayat ketawa sebaik saja dia berhenti bercerita. Barangkali dia merasakan zaman kecilnya penuh keanuhan. Saya menarik nafas dalam-dalam. Gadis yang terpacak di sisiku adalah dara pingitan yang tersisih dari pandangan jejaka kampung. Mereka tidak dapat melihat wajah atau mendengar suaranya kecuali lelaki yang ada hubungan keluarga dengannya.
Rasanya ingin ku miliki dirimu Nurul, tetapi aku anak dagang. Tetapi di samping memiliki sifat terpuji, dia juga menyimpan sifat-sifat yang kurang sopan. Hanya kaum keluarga yang terdekat saja yang tahu sifat buruk pemuda kacak itu. Apa dia perangai yang tak baik tu? Saya terus mendesak bila melihat Nurul Hayat berhenti bercakap. Dia seperti enggan bercerita, macam mahu menyembunyikan sesuatu dari saya. Suka mengintai anak dara mandi, kata Nurul Hayat. Mengintai anak dara mandi, ulang saya agak terkejut. Ya, katanya bersama senyum sinis. Agaknya, kamu ada perangai macam dia, tambah Nurul Hayat. Saya tidak memberikan sebarang komen dan Nurul Hayat meneruskan cerita. Pada suatu hari, pemuda kacak membawa denak pemikat untuk memikat burung merbuk. Dia menyusuri tepi sungai menghala ke hulu. Dia masuk ke arah sebatang anak sungai yang kualanya bertembung dengan sungai Batanghari. Tiba-tiba dia terserempak dengan anak dara kubu mandi telanjang dalam sungai. Bagaikan orang mengantuk di sorong bantal, begitulah terjadi pada si kacak. Dia membatalkan hasratnya mahu memikat burung merbuk. Denak pemikat diletakkan di dahan pokok dan dia menyarap di balik pokok besar mengintai bentuk tubuh anak dara kubu yang jelas kelihatan di balik air sungai yang jernih bagaikan cermin. Bila si anak dara selesai mandi, dia masih belum bergerak dari tempat persembunyiannya. Dia melihat setiap gerak gerisi anak dara dengan penuh minat. Bila anak dara kubu selesai menutup bahagian buah dada dan bahagian sulitnya, pemuda kacak gelengkan kepala beberapa kali. Anak dara kubu renung kiri kanan, atas bawah sebelum memulakan langkah pulang. Bila sudah yakin tidak ada musuh yang akan mengganggunya, maka si anak dara kubu pun melangkah. Di saat anak dara kubu melintas di depannya, pemuda kacak keluar dari tempat persembunyian dan terus mengusik dengan berkata, "Hai, 3 hari 3 malam mandi, badan awak busuk juga, tak ada siapa yang mahu?" Anak dara kubu merenung ke kanan lalu mengambil 3 helai daun pokok renai. Dia menoleh ke kiri pula dan 3 helai daun bersama ranting diambil. Semua daun dan ranting diramas dan dikepal bulat sebesar penumbuk kanak-kanak yang berusia 3 tahun. Aneh sekali, daun yang sudah dikepal bulat bertukar dari hijau menjadi putih dan keras macam batu. Daun yang dikepal dibaling ke arah pemuda yang bermulut celupar. Kena badan pemuda tu, saya memintas cerita Nurul Hayat. Tak kena tapi, kena pokok tempat pemuda itu berlindung. Cara anak dara kubu membaling kepalan daun hutan sungguh ganjil. Nurul Hayat menggosok kelopak mata kiri dengan jari telunjuk. Mungkin matanya terasa gatal. Selesai gosok mata, dia terus merenung permukaan air sungai. Kemudian dia dongakkan wajahnya ke dada langit merenung awan gemawan yang berarak lembut. Ganjil macam mana? Soal saya tak sabar. Dia tidak merenung pemuda yang mengusik, malah dia berdiri membelakangkan pemuda. Dia balingkan kepalan daun hutan dari depan ke belakang lalu kena pokok tempat pemuda menyorok. Si pemuda terus ketawakan perbuatan si gadis dengan menjerit, "Busuk, busuk, busuk." Pemuda itu memang jahat. Saya juihkan bibir ke depan dan mata saya tetap menjeling ke dada Nurul Hayat dengan harapan hujung selendang yang menutup bahagian dadanya akan bergerak ke kiri dan ke kanan. Dengan itu memberi kesempatan kepada saya untuk menatap buah dadanya yang membengkak pejal di sebalik baju yang membalut tubuhnya. Ternyata harapan saya itu tidak menjadi kenyataan. Setelah puas menikmati keindahan alam semula jadi sekitar kawasan kedua belah tebing sungai Batanghari, Nurul Hayat menyambung kembali ceritanya yang terhenti. Mungkin tidak mahu perbualan menjadi panjang, gadis kubu dengan membelakangi pemuda terus meminta-minta hujung rambut dengan senyum. Kemudian berlalu dari situ. Dalam beberapa detik saja gadis kubu hilang dari pandangan mata pemuda nakal. Agaknya anak dara kubu tu tentu cantik, kulitnya tentu merah macam kulit kamu, kata saya. Jaga mulut tu, nanti buruk padahnya. Soal orang kulit putih merah hitam legam ke, bukan soalnya, kita bercakap pasal ilmu orang kubu. Maafkan aku, berapa kali maaf. Nurul Hayat jegilkan biji mata ke arah saya. Macam tadi juga, saya terus pamerkan sengih kerang busuk kepadanya.